Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum ni kita dah masuk topik percukaian. Okey, kita dah belajar apakah itu cukai. Okey, terdapat beberapa jenis cukai. Contohnya cukai pendapatan, cukai tanah, cukai jualan, cukai jalan, okey, dan macam-macam cukai lagi. So, kat sini cikgu nak terangkan bagaimanakah untuk mengira cukai pendapatan. Okey. So, seperti mana? Cukai pendapatan adalah cukai yang dapat oleh individu yang bekerja. Okey, sebagai contoh macam saya, seorang guru mendapat gaji. So dapat pendapatan. Daripada pendapatan tersebut, kita kena bayar cukai kepada kerajaan. Okey, dia mesti melalui beberapa proses pengiraan seperti carta ahli, ya. Okey, iaitu hitung pendapatan bercukai, okey, hitung cukai pendapatan, tolak rebate cukai, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, kemudian pendapatan bercukai. Okey, sekarang ni bagaimana nak kira pendapatan bercukai? Okey, pendapatan bercukai, okey, jumlah pendapatan iaitu setahun, jumlah pendapatan tahunan. Okey, biasanya kita akan darab dengan sebulan, akan darab dengan 12. Okey, sebagai contoh, sebulan gaji saya adalah 5,000. So darab dengan 12. Tolak dengan pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai ni, okey, seperti ni dah belajar, okey. Boleh dikecualikan seperti kita dah buat satu derma, dah bagi hadiah, dah bagi sumbangan kepada kerajaan. Contohnya kita derma kepada makna ataupun majlis kanser negeri. Okey, daripada situ kita boleh buat pengecualian cukai. Kemudian pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni adalah seperti contohnya saya dah bayar tabung haji, okey, untuk rawatan dan juga untuk yuran pengajian anak. Okey, daripada situ kita boleh mendapatkan pelepasan cukai. Okey, seterusnya jumlah pendapatan cukai. Okey, bagaimana telah nak mengira pendapatan cukai? Nak mendapatkan jumlah pendapatan tahunan, okey. So daripada elong bulanan kita darab saja dengan 12. Okey. So pengecualian cukai merujuk kepada semua pembelanjaan peribadi. Okey, tadi tu begitu tadi, hadiah, derma, sumbangan, okey, kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya bagi buku dekat perpustakaan negeri ataupun mendapat rawatan kesihatan. Okey, so next, pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni macam mana? Okey, KWSP, potongan KWSP dalam slip gaji. Okey, kemudian dapat rawatan perubatan. Okey, yuran pengajian. Okey, bagaimanakah nak mengira cukai pendapatan? Okey, cukai pendapatan ni ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan. Okey, so ini sebagai contoh kadar cukai pendapatan individu untuk tahun tafsiran bagi 2020. Okey, so tahun lepas ni. Okey, tahun ni 2021. So daripada ni, okey, ini adalah tahunan. Kalau gaji daripada kosong ke 5,000, okey, kadar dia ialah kosong. Okey, sebagai contoh saya ambil gaji tahunan iaitu dari 600,001 kepada sejuta. Okey, so 600,000 pertama dan 400 berikutnya. 6,000 pertama kita kena bayar cukai, okey, cukai dia sebanyak 133,650. Untuk 400 yang berikutnya ialah 104,000. Okey, ini adalah berapa peratus dan berapa cukai yang kena bayar. Okey, ya. Ikut pada tahunan ni, ikut jadual ni. Jadual ni telah ditetapkan. Okey, so nak dapatkan rebate cukai. Okey, rebate cukai diberikan mengurangi cukai yang perlu dibayar. So dapat pengurangan lah, macam diskaun. Okey, dia dapat dua jenis rebate cukai, iaitu
rebate cukai sebanyak 400, okey, kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi 335,000. Okey, kemudian yang seterusnya ialah jumlah bayaran zakat atau fitrah. Okey, contohnya saya bayar zakat. So, tak perlulah. Kita boleh dapat rebate cukai. Okey, so mendapat rebate cukai. Okey. Dan seterusnya. Okey, ini adalah contoh. Awak boleh tengok dalam buku. Contoh. Kita bincang contoh dulu. Okey, Encik Hairul memperoleh pendapatan sebanyak 125,300 termasuk allowance. Okey, tahunan. Diberi bahawa allowance berjumlah 12,340 adalah dikecualikan cukai. So, faham tak? Dikecualikan cukai sebab apa? Okey, tadi pada yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan sebanyak 2,000. Okey, dia derma juga. Jumlah pelepasannya pula ialah 22,500. Jadi, hitung pendapatan bercukai. Okey, hitung pendapatan bercukai Encik Hairul. Okey, jumlah pendapatan tahunan. So, tahunan 125,300 tolak dengan 12,340. Okey, tolak 1, 2, 3, 4, 0 ni sebab apa? Okey, ini adalah sebab daripada allowance yang dikecualikan. Okey, so tolak tu dulu dapat 112,960. Nak kira pendapatan bercukai, okey. Jumlah pendapatan tahunan, okey, yang saya highlightkan warna merah ni. Kemudian tolak dengan pengecualian cukai yang tadi. Okey. Okey, dapat pengecualian cukai iaitu sebanyak 2,000 dan juga pelepasan cukai iaitu 22,500. Jadi pendapatan bercukai sebanyak 88,460. Okey, ini adalah contoh. Okey. Contoh 2 boleh tengok. Okey. Contoh 2 boleh tengok dulu. Ini kita boleh kaji. Okay, contoh 3. Okey, contoh 3. Okey, ini adalah contoh perkiraan untuk jumlah pendapatan bercukai. So, kat sini cikgu nak awak cuba study sendiri dulu. Okey, bagaimana nak buat ni? Okey. Apakah potongan cukai bulanan dan perkiraan yang terlibat? Okey, potongan cukai bulanan bermaksud contohnya saya dapat gaji, so daripada slip gaji tu terdapat potongan cukai bulanan. Setiap bulan dipotong. Okey, tu nama dia PCB. Kita dapat dua jenis. Okey, first, cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB. Okey, yang kedua, cukai yang perlu dibayar kurang daripada PCB. Okey, so cukai tolak PCB, bayaran cukai yang tidak mencukupi. Okey, so PCB tolak cukai lebihan potongan. Okey, sebagai contoh kita tengok yang contoh 4 ni. Okey, contoh 4 ni. Gaji tahunan Encik Lim adalah 74,000 pada tahun 2020. Okey. Gaji tahunan so setahun 74,000. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak 9,000. Okey. Insurans hayat dan KWSP sebanyak 7,000. Insurans perubatan sebanyak 100,325. Dan pembiayaan rawatan ibu sebanyak 1,250. Okey, ini adalah menuntut untuk tuntut pelepasan individu. Dia juga telah menderma, ada derma juga 1,000 kepada pusat kebajikan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 180. Okey, so dalam soalan ni ialah hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Okey, so nak dapatkan dia, first kali jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai ni. Pengecualian cukai ialah 1,000. Okey, pengecualian cukai 1,000 sebab dia telah berderma. Okey, jadi kemudian tolak dengan pelepasan cukai. Pelepasan ni cukai yang ni tadi 9,000. Okey, insurans dan KWSP 7,000. Kemudian insurans perubatan 1,325 dan juga insurans perubatan ibu dia. Okey, 1,250. Jadi, pendapatan bercukai sebanyak 54,250. Okey, 54,4,250. Okey, so pendapatan bercukai 54,420. Okey, seterusnya tengok pada jadual.
Okey, jadual ni yang tadi tu yang tadi jadual tadi tu. So dalam jadual ni terdapat julat antara RM50,000 sehingga RM70,000. So untuk RM50,000 pertama dia kena bayar sebanyak RM1,800 dan RM20,000 berikutnya sebanyak RM2,800. Jadi gaji dia sebanyak RM54,425. Okey, itu pendapatan bercukai. Yang pertama dia kena bayar RM1,800 untuk RM50,000 pertama. Yang baki tu sebanyak RM4,425 didarab dengan 14%. Yang ini tadi. Okey. RM4,425 didarab dengan 14%. So dapatlah RM619.50. Okey. Jadi jumlah kedua ni ialah kita dapat nanti 2419.50. Itu adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey. Kemudian soalan B ialah adakah Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Okey, kita semak. Dia perlu kena bayar tak cukai baki cukai pendapatan? Jumlah PCB yang potong kan 180 sebulan. So darab dengan 12 dia kena PCB sudah bayar sebanyak 2,160. Okey, cuba tengok. Terkurang bayar, nampak terkurang bayar. Dia 241950. Tapi dia punya potongan ialah 2160. Okey. 241950 50 sen tu sepatutnya dia kena bayar. Tetapi potongan sebanyak 2160. Okey, jadi kita tolak Jadi cukai tolak dengan PCB. So kita dapat 2590 2590.50 sen. So maksudnya terlebih lah kan. Terlebih. So maksudnya Cik Lim perlu membuat bayaran sebanyak 2950 kepada SDN. Okey, sebab dia tak cukup. Okey. Kalau contoh lain, contohnya PCB dia bayar 210 sebulan. Okey. So darab dengan 12. 210 darab dengan 12 kita akan dapat nanti 420210. Okey, tu 2520. Okey. Yang perlu bayar ialah 2415. Jadi dia dah terlebih bayar lah maknanya. Okey. 2520. So 2520 tolak dengan 2419.50. Okey, jadi kira kalau dia dah terlebih bayar kepada cukai, LHDN kena bayar kepada Encik Lim. Okey, tu kalau kes yang kedua lah. Okey, jadi Encik Lim perlu bayar sebab dia bayar kurang daripada cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey. Okey, apakah tasir cukai bersama dan cukai berasingan? Okey, ini ada dua. Cukai bersama ini adalah untuk jika suami isteri yang bekerja. Dia boleh buat dua jenis, bersama ataupun berasingan. Okey, bersama ni maksudnya dia combinekan laki suami isteri punya gaji. Kemudian daripada situ dia kira cukai. Yang kedua pula suami dia kira dan isteri pun kira secara berasingan. Okey. So daripada sini kalau kita tengok tafsiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Okey, kalau buat tafsiran bersama. Okey. So kebanyakannya buat cukai berasingan untuk dapat pelepasan yang lebih. Okey, yang seterusnya ni penyelesaian ni. Okey, daripada contoh tadi. Okey. So, cikgu nak sambungkan lagi dengan bagaimanakah mengira cukai jalan. Okey, cukai jalan berdasarkan kapasiti enjin kenderaan. Kalau enjin kenderaan tu tinggi, cukai jalan dia pun tinggi. Okey, 1.8 berbeza dengan 2.4. Okey, 1.8 cc dengan 2.4 cc. 1.5 cc dengan 2.4 cc. Okey, so dia punya insurans dia berbeza. Okay. Selagi cc tu tinggi, cukai pun akan
tinggi. Okey, situ dia kemusilan dia. Cukai pintu. Okey, cukai pintu, kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan rumah tersebut. Okey. Kadar cukai pintu. Kadar cukai pintu tu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Contohnya kita kat sini MPTI. Okey. So, tengok berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Kalau lokasi berkaitan dengan pekan, cukai pintu dia kan tinggi. Dan jenis hartanah. Okey. Kemudian nilai tahunan berdasarkan anggaran sewa tahunan yang munasabah. Okey. Dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Okey. Cukai tanah. Cukai tanah pula. Cukai tanah bergantung kepada unit keluasan dan jumlah keluasan tanah. Okey, kalau unit keluasan tu besar, jumlah keluasan pun besar, cukai tanah pun lagi besar. Okey. Kira cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, kadar cukai jualan dan perkhidmatan ni contohnya perkhidmatan seperti di Pizza Hut. Okey. KFC dia ada cukai perkhidmatan. Okey, iaitu bergantung kepada 5% pun ada, 10% pun ada. Bergantung pada barangan dia tetapkan. Okey. Manakala cukai perkhidmatan telah ditetapkan iaitu sebanyak 6%. Okey, beza cukai jualan dengan cukai perkhidmatan. Okey, kalau awak pergi Pizza Hut ataupun KFC, awak tengok resit tu dia tulis cukai perkhidmatan. Okey, 6% betul? So telah ditetapkan. So cukai jualan bergantung kepada barangan. Okey. Inilah contoh. Okey, so nanti kita akan sambung dengan bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Okey, kita jumpa nanti lagi ya. Assalamualaikum.